Aci, aci, buka pintu. Nana balik hai pukul 1. Jangan takut burung hantu. Nana ada tongkat semambu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini dalam rancangan Al-Kazim kita akan membicarakan abang balik pukul berapa, abang balik jam berapa. InsyaAllah. Terima kasih kerana anda bersama lagi dengan saya di dalam rancangan Al-Kazim ini. Apa pun saya nak ucapkan terlebih dahulu selamat menjalani ibadah puasa. Semakin bersemangat kita, semakin kita menghebatkan lagi ihya Ramadan kita. Mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini adalah yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah rancangan Al-Kazim ini bersiaran seperti biasa hari Isnin jam 7.30 malam di Astro Oasis, dan seperti mana tajuk yang kita bincangkan tadi berkenaan dengan lagu kita balik pukul berapa. Kadang-kadang yalah janji balik pukul 6 sampai pukul 8. Ada yang janji nak balik, langsung tak balik. Pun jadi krisis. Kadang-kadang jadi bergaduh besar. Abang mana? Nampak cara isteri tanya tu. Abang mana? Nampak tak? Janji apa? Cakap pula ada ujung-ujung pula. Abang tadi jam. Tah ke mana pergi? Nampak? Mula-mula dah tanya, cara tanya tu, abang ke mana? Kemudian mula syak pula. Tah ke mana pergi, tah apa buat apa tak tahu, dah bergaduh pula. Yang si suami pula dah lah penat gear pula, gear manual kereta tu, bukannya gear automatik, manual. Masuk keluar cabut rasa kakinya. Balik-balik cara tanya pula, awak ke mana? Tak tahu kita dah tunggu lama ni. Sebab tu abang, saya cakap pada abang, kita kan sekarang ada telefon bimbit. Telefon lah. Mama, jalan jam. Tak dapat ni, memang tak sempat sampai. Mama makanlah dulu, mama pergilah dulu, mama buatlah apa benda dulu. Kadang-kadang kita ni berat sangat kena cakap telefon. Ustaz sedang memandu, tak boleh bercakap Ustaz. Habis tu tak boleh guna macam-macam sekarang ni, Bluetooth lah apa benda lah. Gunalah bagi tahu. Kadang-kadang persoalan balik lambat dan tak balik ni tuan-tuan, Allah, padan dengan akak tu pun. Bila balik lambat, soal, abang ke mana ni bang? Pukul berapa awak nak balik ni? Macam cerita Tompel pula tanya P. Ramlee balik cerita anak bapak ni. Cerita keluarga 69 ni. Abang ke mana ni abang? Lambat balik. Abang ingat saya ni jaga ke? Malam besok suami balik awal. Awal pula awak balik. Tak pergi mana-mana ke? Salah juga. Malam besok langsung tak balik. Abang ke mana tak balik-balik? Baru tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya apa masalah yang timbul, satu persoalan yang besar tentang masalah nak balik, tak balik, pukul berapa abang nak balik? Saya melihat daripada sudut. Yang pertama sekali ialah kita tidak pandai untuk mengendalikan masa. Katakan jarak daripada tempat kerja kita nak balik ke rumah, berapa masa kita ambil? Setengah jam, 1 jam dan sebagainya. Dan kita sekarang telah pun diberikan kemudahan. Kita boleh tengok dalam telefon bimbit kita, merah ke, line clear ke. Sebab tu kita boleh agak masa kita. Jangan kita berjanji main sedap mulut. Okey, abang balik. Pukul 6.30 abang sampai. Sedangkan kita yakin bahawa kita takkan sampai 6.30. Itu punca yang pertama. Kenapa? Sebab kita main janji, main lepas cakap je. Yang kedua, kenapa yang jadi macam itu? Kerana kita tidak mempunyai satu tabiat yang khusus yang kita panggil sebagai disiplin. Disiplin inilah yang penting tuan-tuan. Waktu bila kita nak bekerja dan waktu bila untuk kita bersama dengan keluarga kita. Disiplin ini kena ada tuan-tuan. Bila kita ada disiplin ini, insya-Allah isteri kita faham. Sebab dia bukannya baru kahwin sehari dua dengan kita. Dia dah kahwin banyak hari, dah banyak tahun dah pun.
Tapi kenapa kita hari ini tidak boleh memberikan satu ruang tetap, satu ruang khusus? Okey, hari ini kita makan sama. Hari ini abang balik sekian. Hari ini kita menonton bersama. Hari ini kita pergi masjid bersama. Kita tidak mendisiplinkan jadual kita. Kadang-kadang kita biarkan diri kita dibawa ke sana, dibawa ke sini, dan kita mengabaikan satu benda yang sangat penting yang dipanggil sebagai keluarga di rumah kita. Sebab itu Islam mengajar kepada kita 5 waktu untuk solat. Disiplin dia tetap. Engkau sibuk macam mana pun, engkau besar macam mana pun, subuh kau kena buat. Zuhur kita kena buat. Sampai ke isyak kena buat. Nampak tuan-tuan, Allah Ta'ala ajar kita tentang disiplin. Bila sampai bulan Ramadan, mesti puasa. Bila sampai tarikh ini, mesti bayar zakat. Bukankah itu merupakan satu disiplin untuk kita menjaga masa? Dia bukan ikut suka nak balik aja. Jadi, apa kata kalau kita mula mendisiplinkan keluarga kita, mendisiplinkan diri kita? Aku maghrib, aku sibuk macam mana pun aku mesti berjemaah. Aku sibuk macam mana pun subuh mesti aku berjemaah. Nampak tak tuan-tuan? Kalau kita boleh bentuk anak-anak kita solat berjamaah, berbuka puasa di masjid dan sebagainya, bukankah kita telah membentuk disiplin? Sayang tuan-tuan, disiplin ini orang kita cukup jaga hanya dalam dua waktu ini. Manusia cukup menjaga masa dia. Disiplin masa dia apa? Waktu berbuka dan waktu sembahyang mayat. Waktu berbuka, kalau lewat seminit Tok Bilal azan, dibakarnya masjid tu. Oh, marah benar dia. Asal tak azan lagi ni dah masuk waktu dah. Kalau 7.30, kalau 7.25, kalau 7.15 berbuka, 7.15 mesti azan. Lambat seminit, dia pecatnya Tok Bilal. Nampak? Kita cukup disiplin dalam berbuka puasa. Yang kedua, kita cukup berdisiplin di dalam bab sembahyang mayat. Sembahyang mayat pukul 11 pagi, 10.50, jangan sembahyang lagi. Walaupun mayat dah ready, dah standby dah untuk disolatkan. Sebab belum pukul 11 dah. Jadi kalau kita mempunyai disiplin dalam kehidupan kita, kita dah tahu dah bahawa ini adalah tarikh untuk keluarga aku. Ini adalah tarikh untuk bekerja. Saya merasakan bahawa persoalan, abang tak ingat nak balik ke? Takkan berlaku. Sebab isteri faham, anak faham, dan kita juga faham. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan lagi. Abang balik jam berapa selepas ini? Jangan ke mana-mana. Orang kita faham nak berbuka ni kena lengkap. Kena lengkap serba-serbinya. Pinggan, mangkuk, gelas dengan air sirapnya, air orennya, air tebu, satu jagnya lagi, nasi semua. Itu lengkap tu. Ni namanya buka puasa lah. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है. Hindustan pula Ustaz Kazim. Ustaz, apa maknanya Ustaz? Saya pun tak tahu apa maknanya. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih kerana sudi lagi berteman dengan saya dalam rancangan Al-Kazim ni. Kita terus kepada segmen soalan dari media sosial. Soalan dia berbunyi, suami saya sering terperangkap dalam jam. Atas sebab itu, suami tertinggal solat maghrib dan tak dapat berbuka. Mohon nasihat Ustaz. Baik, untuk menjawab soalan ni, yang pertama sekali saya nak jawab tuan-tuan. Orang kita faham nak berbuka ni kena lengkap. Kena lengkap serba-serbinya. Pinggan, mangkuk, gelas dengan air sirapnya, air orennya, air tebu, satu jagnya lagi, nasi semua. Itu lengkap tu. Ni namanya buka puasa lah. Begini ni buka puasa ni. Allah. Padahal berbuka puasa itu dikira bila masuk waktu maghrib. Makan ke, tak makan ke, dah tak dikira berpuasa. Sebab ada orang telefon saya, Ustaz, saya dekat highway ni Ustaz. Apa abang dah buka dalam kereta rosak lah Ustaz, kereta rosak ni. Saya masih puasa lagi Ustaz, pukul 8.30 malam lah ni. Abang 8.30 tu dah tak puasa dah bang.
Yelah, tak ada apa benda nak makan lagi Ustaz. Saya betul-betul puasa lagi ni. Ya Allah, dia faham bila 8.30 tu dia masih puasa lagi. Tak puasa dah bang. Nombor satu saya kata tadi, orang kita faham bila dah penuh sajian atas meja tu baru buka puasa. Tak, buka puasa simple pun boleh. Dalam kereta kesesakan jalan raya tu yang ada dekat kita, biskut saja. Biskutlah kita makan. Simple saja. Cuba kita tengok kepada pegawai-pegawai keselamatan, anggota keselamatan kita, baik polis, trafik dan sebagainya. Kadang-kadang buka puasa dekat roundabout je. Begini, lu bawa orang sambil duduk makan. Simpelnya, bayangkan pasukan keselamatan yang bertugas di perbatasan sambil duk jaga perbatasan di laut, sempadan di laut, sambil duk jaga tu tuan-tuan. Subhanallah, buka puasa simple saja. Ataupun kita boleh tengok sendiri buka puasa di Mekah. Bersila begini, lapiknya dengan plastik, letaknya kurma sikit, letaknya roti, letak air zam-zam. Tak pun tuan Arab tu tuang kopi panas. Itu saja buka puasa dia pun. Cuma kita saja yang nak lengkap. Tak ada yang ini macam tak buka puasa. Tak ada yang macam ni, tak meriah rasa dia. Yang tu kita ubah. Kita boleh buka puasa di mana saja, baik sedang menghadapi kesesakan jalan raya. Orang kita panggil jam. Kalau jam lagi senang, sediakan roti saja sekarang. Jangan marah saya ya. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita dah tahu bahawa kita akan menempuh kesesakan lalu lintas, memang kita akan tahu. Sebab hari ni kita ada Wak Wazir nama dia. Boleh tengok Wak Wazir kan. Melalui Waze tadi kita dah boleh tengok dah. Kenapa kita tak buat persiapan daripada pejabat kita, daripada tempat kerja kita untuk kita menghadapi keadaan-keadaan sedemikian dalam kereta kita. Yang ketiga, kalaulah kita tahu, kalau aku bawa balik juga masa ini, keadaan sesak macam ini, aku tahu bahawa aku akan terlepas solat maghrib. Apa salahnya kita buka puasa di tempat yang boleh kita berhenti? Mungkin di stesen minyak, mungkin di surau, di sepanjang jalan, di masjid ataupun di pejabat kita, bagi tahu pada isteri kita, Mama, abang rasa abang tak sempat balik ni, abang buka puasa dekat masjid sajalah. Abang buka puasa dekat tepi jalan sajalah. Saya balik ke Ipoh tuan-tuan, kadang-kadang buka puasa di tepi lebuh raya. Oh, ramai tuan-tuan. Ya, bila kita balik, lampu limpah tepi jalan tu, makan pula ramai-ramai atas padang tu, subhanallah. Seronok rupanya. Macam yang tuan-tuan sekarang buka puasa nu dekat Pahang tu, depan Masjid Negeri Pahang, dekat padang tu, penuh buka puasanya. Ataupun kita lihat di dataran Putrajaya, masing-masing bawa juadah, bawa tikar, tak bawa bantal je. Seronoknya buka puasa, simple. Beli di kedai, beli di pasar Ramadan, bawa anak-anak, bentangkan tikar dan duduk ramai-ramai makan. Subhanallah. Sekarang kita buka puasa tu kadang-kadang kita masih lagi beranggapan macam yang saya sebutkan tadi, nak yang itu, nak yang ini, nak yang ini. Dan lebih meriah sekarang tuan-tuan, saya rasa setiap masjid, insya-Allah setiap surau ada jamuan iftar. More ni ialah jamuan selepas solat maghrib misalnya, ataupun selepas solat tarawih kita panggil more. Tetapi ketika jamuan berbuka dipanggil iftar. Perkataan iftar ni dalam 5 tahun orang kita duk cakap iftar, iftar, iftar. Apa cakap abang, kakak, kita pakat dengan suami kita, bang, malam besok kita buka puasa dekat masjid. Buka puasa dekat surau. Mak tak payah masak, abang tak payah masak, siapkan bawa anak-anak pergi. Allah tuan-tuan, sembahyang jemaah dapat. Kadang-kadang di masjid sebelum buka puasa imam baca doa dulu. Kadang-kadang kita rasa seronok boleh jumpa dengan orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh. Jomlah bawa sekali-sekala. Kalau hari ni kita balik awal, kalau hari ni cuti, memang kita tak akan menghadapi kesesakan lalu lintas. Sabtu Ahad ni bawa anak-anak dan isteri kita berbuka di masjid. Best bang. Okey, anak pula 8 turun pada van, tok siap tengok kat pintu pagar. 1, 2, 3.
Ramainya 4. Habis lalu aku kata dia. Tok Siap janganlah kedekut sangat. Okey, kita bagi seronok. Tak cukup, kita bagi cukup. Kalau tak cukup, kita kongsi-kongsi. Itulah nikmat makan berjamaah. InsyaAllah kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Sekarang dia tanya, abang nak balik bila? Abang balik pukul berapa? Abang nak balik berapa? Saya takut satu hari nanti, langsung dia tak tanya. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya di dalam rancangan Al-Kazim. Kita membicarakan abang balik jam berapa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya banyak menerima soalan, aduan daripada isteri-isteri. Dia kata, Ustaz, suami saya tak balik lah Ustaz. Tahulah, semuanya atas saya semua Ustaz. Dia elektrik atas saya. Bil air atas saya, ngantar anak sekolah atas saya, bayar ini atas saya. Semuanya atas saya, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Dia tak balik-balik pun, Ustaz. Saya tanya dia, Kak, suami akak kerja apa? Dia driver lori, Ustaz. Oh, kejap Pulau Pinang, kejap Johor, kejap Pelabuhan Kelang. Nama pun driver lori kat Lehau. Mana ada driver lori duduk di rumah? Itu pencen. Jadi saya minta nombor 1 tu. Sebelum kita kahwin dengan suami kita ataupun kita dah kahwin dengan suami kita, fahami dan terima dulu hakikat kerja dia apa. Bila kita faham hakikat suami kita, isteri kita kerja ni tak ikut masa, tak tentu masa, maka kita boleh terima keadaan. Kita takkan tanya, awak ni tak ingat rumah ke? Awak ni tak ada rumah ke? Saya ni macam tak berlaki lah pula. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Kalau faham suami kita ni doktor, memang jarang ada di rumah. Isteri kita ni jururawat, kadang-kadang cuti, kadang-kadang kena panggil pula kes kecemasan pula, kadang-kadang tak boleh balik pula. Sabar. Okey, jangan buat-buat tak faham. Yang seterusnya tentang persoalan masalah kita, kenapa abang ni masalah tak balik? Saya lihat yang seterusnya, kenapa timbul masalah ini? Kadang-kadang timbul kerana kesunyian. Ya, seorang suami atau seorang isteri merasa kesunyian. Duk tunggu sampai tertidur. Maka perasaan kesunyian itu dibawa keluar. Jumpa dengan kawan, dia tengok kawan dia, suami dia bawa berjalan ke Tom Yam. Dia tengok kawan dia lagi, isteri dia bawa suami dia berjalan ke sana. Yang aku ni nunggu suami tak balik-balik. Yang aku ni menunggu isteri tak balik-balik. Maka timbul kesunyian. Saya minta kepada abang-abang, pada akak-akak, jangan biarkan sangat isteri kita, pasangan kita kesunyian. Kerana bila mereka kesunyian, saya takut ada orang lain yang mengisi kesunyian itu. Sekarang dia tanya, abang nak balik bila? Abang balik pukul berapa? Abang nak balik berapa? Saya takut satu hari nanti, langsung dia tak tanya. Kenapa dia tak tanya? Bukan dia jemu, bukan dia fed up. Kerana ada orang lain yang mengisi kesunyian dia. Dia tak tanya lagi dah, suami dia nak balik pukul berapa? Sebab dia sibuk. Sibuk dengan orang lain. Kadang-kadang sibuk dengan orang lain. Dan isteri pula keluar daripada rumah. Suami pula keluar daripada rumah. Isteri tak tahu, suami tak tahu. Dan pada masa itu saya takut konflik lain yang akan berlaku. Sebab itu persoalan ini kerja juga. Tetapi ingat, tanggungjawab kita pada yang di rumah. Jangan sampai ada orang lain yang mengisi kekosongan dia. Apabila hati telah terisi dengan benda yang lain, banyak benda lain yang tak elok akan berlaku. Sepatutnya pengisian itu datang daripada kita, seorang suami. Apa salahnya kalau kita satu hari, bila isteri ni asyik duk tanya, abang tak ingat kat saya ke? Abang ni buat macam saya tak ada isteri, tak ada suami ya? Cuba abang-abang bawa isteri sekali.
Mungkin selama ni akak duduk di rumah, akak tak tahu perjalanan kerja seorang suami. Saya cadangkan pada suami, tolong bawa isteri berjalan tengok. Baru dia tahu macam mana beratnya menjadi seorang pemandu. Macam mana beratnya seorang yang bekerja mencari rezeki untuk dia. Kadang-kadang dia duduk di rumah tengok televisyen. Dia duduk di rumah main dengan tompok. Dia duduk di rumah main dengan cucu, tak pun membawang dengan persatuan makcik bawang. Dia tak pernah tengok macam mana beban seorang suami, tanggungjawab seorang suami, susahnya seorang suami cari rezeki. Saya cadangkan abang bawa dia sekali. Naik lori ke, naik Grab ke, naik bas ke, abang pergi kerja dia, abang bawa dia ikut sekali. Dan bila sampai di rumah, Mama, penat tak? Penat lah abang, tak nak ikut dah. Nyesal ikut abang ni, demam besok ni. Memang demam sungguh. Besok bila dia demam cakap, macam itulah kerja abang setiap hari. Sebab tu bila Mama duk tanya abang nak balik ke apa? Abang tak ingat. Abang terasa tahu. Abang bukannya main-main kerja, abang bukan buat lain, abang cari rezeki untuk Mama. Baru dia faham. Begitulah juga akak-akak kalau suami ni asyik duk tanya je, awak ni kerja tak ingat anak-anak. Bawa dia sekali duduk kat hospital, kerja buka jadi nurse 24 jam tugas no. Suruh suami duduk cokong situ, layan pesakit, layan kerenah keluarga pesakit. Baru dia tahu banyaknya beban seorang yang bekerja. Kalaulah abang tahu kau kerja berat macam ni leha weh. Allahu akbar. Allahu akbar, tak sanggup abang nak marah engkau. Sepatutnya seorang suami yang balik dengan kepenatan, seorang isteri yang balik dengan kelelahan, yang disambut oleh pasangan masing-masing ialah senyuman. Abang balik, tak payahlah menyanyi. Jangan tuan-tuan menyanyi macam cerita Musa Menjanggut pula. Abang balik, tak payahlah. Anak tengok apa hemok aku ni. Tak payahlah. Tak payahlah abang sambut isteri balik. Isteri abang balik. Buat tu bi'at nampaknya. Sambut dengan penuh kasih sayang. Pintu dah terbuka. Tak payah kunci lagi dah. Tahu dah buka. Ini dah tahu dah suami nak balik. Kunci pula, yang suami pula duk gagau kunci tak boleh buka. Penat dia. Minuman dah siap. Makanan dah siap. Semua dah siap. Hilang penat seorang suami, hilang penat seorang isteri bila layanan dengan penuh kasih sayang disambut di hadapan pintu di rumah mereka, bukan dengan tengking. Abang balik jam berapa? Letih tuan-tuan. Ustaz, ya. Apa nama Al-Kazim ni jam berapa? Lupa ke? Isnin 7.30 malam. Jangan lupa minggu depan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.